sampai satu kawasan kebun pisang. Sebentar dulu geng, tarik nafas dulu geng. Saya semakin kesana, saya semakin penasaran geng dengan cerita dari brother kita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan dia permudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya geng. Kali ini geng, saya mau mereaksi sebuah video dari channelnya AB Seram Channel ya geng. Beliau ini ditelepon oleh seorang askar atau ATM ya geng. Beliau ini disuruh menceritakan sebuah kisah seram seorang askar tersebut sewaktu dia membuat latihan di Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia ya geng, di tengah hutan. Ini yang membuat saya penasaran geng, karena ya kita sama-sama tahu kalau askar itu latihannya itu tidak kenal tempat geng, hutan, laut, udara geng. Ini yang membuat saya kisah seram apa yang dialami oleh seorang askar tersebut ya geng. Oke, mari kita saksikan langsung dari cerita AB Seram Channel ini ya geng. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abe. Siapa lagi yang belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abe. Jadi Abe doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Abe ada terima satu call lah daripada seorang anggota tentera. Dia nak suruh Abe ceritakan kisah dia. Kisah dia sangat menarik. Kisah seram semasa dia menyertai satu latihan ataupun exercise dengan TNI, Tentera Nasional Indonesia. Jadi dia minta Abe sembunyikan beberapa info lah, beberapa info berkaitan dengan peribadi dia, sebab dia takut yalah isu-isu ni isu sensitif sikit. Jadi Abe hormati dia punya permintaan ni. Abe namakan dia Sarjan Nazrin. Sarjan Nazrin ni dia dapat arahan untuk menyertai satu latihan lah, latihan dengan TNI, dengan Indonesia. Jadi dia sangat-sangat excited, sangat happy. Jadi kalau siapa tak tahu, memang tentera kita, tentera darat kita, tentera ataupun angkatan tentera kita, tentera darat ke, tentera laut ke, selalu mengadakan exercise lah dengan negara-negara luar. Contohnya dengan Indonesia, dengan Thailand, Singapura, Filipina dan negara-negara Europe pun kita buat dengan US dan lain-lain negara lah. Jadi kalau dengan Indonesia ni, exercise yang paling famous yang biasa kita dengar, exercise Harimau Satya, exercise Linuk Malindo, exercise Malindo Jaya. Dan bila exercise ni dia dapat mengeratkan hubungan ketenteraan di antara negara tersebut lah. Jadi kalau exercise ni, latihan ni memang banyak dia punya manfaat dia pada negara kita lah. Jadi bila cerita pasal latihan dengan tentera lain ni pun ada cerita-cerita kelakar jugalah, cerita kelakar, cerita seram. Kalau cerita kelakar ni contohnya kalau dengan US ataupun negara-negara Europe lain dengan orang-orang kulit putih ni, orang kulit putih ni kita mesti kita rasa macam oi hebat kan, persenjataan mereka canggih hebat semua kan. Tapi memanglah betul lah persenjataan negara-negara luar ni macam US ni sangat canggih. Tapi tak semestinya bila canggih tu dia boleh memenangi setiap perang lah. Kita tengok contohnya dengan Vietnam dulu, mana US tak dapat menang pun sebab orang Asia ni memang hebat kalau perang dalam hutan. Kalau perang dalam hutan memang kita juara lah. Orang Asia ni sangat lasak dan kita ni tak takut pada hutan. Kalau orang putih ni dia sebut hutan di Malaysia ni memang, atau hutan di Asia ni memang dia kecut perut lah. Yelah, dia orang banyak tengok National Geographic, tengok pasal ular, pasal kalajengking, lipan dan sebagainya. Bila dia masuk hutan ni dia memang fobia, dia memang fobia. Jadi kalau kita macam kita tentera kita, tentera Malaysia ni, angkatan tentera kita ni, kalau masuk hutan pun 2-3 hari kita tak buka boot, tak buka kasut pun tak ada masalah lah. Walaupun bila kita buka tu kaki dah bengkak lah, kaki dah bengkak sebab kena air ke melecet ke, sampai kulit kaki kita ni melekat dengan stokin. Tapi
bagi orang putih tu dia merupakan isu besar lah. Sekejap-sekejap nak buka kasut, lak-lak kaki, letak bedok, letak lotion, sambil sumpah seranah lah berkaitan dengan hutan negara kita ni lah. Tapi itu selingan je lah. Jadi cerita ni Abang nak cerita kisah Sarjan Nazrin. Jadi Sarjan Nazrin ni dia dapat satu arahan untuk sertai satu latihan dengan tentera Indonesia. Dia tak bagi tahu kat mana, kat Bandung ke, dekat Jakarta ke, dia tak bagi tahu. Tapi latihan ni di markas tentera Indonesia, dan hari ketiga tu latihan di sebuah tempat di kawasan kaki gunung. Jadi hari ketiga tu dia dapat arahan untuk gunakan payung terjun, turun dengan payung terjun di satu kawasan, dan dia akan menyerang satu markas musuh lah. Jadi bila pukul 6 petang hari ketiga tu, siap makan semua, dia prepare barang-barang yang kena bawa untuk ke operasi seterusnya. Masa tu dia kata pukul 8 malam dia naik satu pesawat Indonesia, pesawat tentera, untuk turun di satu kawasan kaki gunung. Jadi operasi dia ni bila turun dengan payung terjun dan gelap malam ni, dia orang akan berjalan sejauh 6 km, dan 6 km nanti akan jumpa markas musuh lah, dan dia orang akan serang markas musuh. Okey, jumlah tentera kita yang menyertai operasi menyertai exercise ini seramai 15 orang, dan 15 orang TNI lah, Tentera Nasional Indonesia. Jadi masa tu 30 orang berada dalam pesawat lah. Dia kata pesawat ni besar, boleh muat 30-40 orang, dan sebelah kanan sebelah kiri ni merupakan pintu keluar lah. Pesawat ni ada pintu keluar, 2 pintu keluar lah, sebelah kanan dengan sebelah kiri. Jadi pukul 8 tu dah pesawat dah terbang, dan 15 minit lepas tu dia sampai di tempat yang dituju lah. Jadi bila dah dia kata dah keluar lampu merah dekat dekat pintu keluar ni dengan bunyi tek, dia orang ni diarahkan untuk terjun lah. Jadi dia kata masa tu dia terjun tu, bila dia terjun tu dia kata memang gelap, kawasan tu memang gelap, dan bila dia sampai ke bawah tu, dia kata sampai di ke satu kawasan padang rumput yang luas, pokok-pokok ada, cuma pokok renek, dan dia jatuh dalam air paras betis dia. Dia jatuh dalam air paras betis, dan dia tengok member-member dia ni jauh dah, jatuh jauh daripada dia lah. Mungkin dia tak cerita pula, mungkin sebab faktor angin ke macam mana, jadi jatuh dia jauh. Jadi dia buka peta, tengok kompas dia. Dia akan berjumpa dengan member dia ni, 5 orang member dia lah. Dia kata semua sekali 30 orang, tapi perjalanan daripada poin yang dia jatuh ni, dia akan menghala sampai ke 5 km. Bila dengan berjalan ke 5 km ni, dia bersama setiap orang, setiap pasukan ada 5 orang lah. Jadi bila dah sampai 5 km, semua yang 30 orang ni akan berkumpul di satu kawasan tersebut sebelum mendapat arahan seterusnya. Jadi masa tu dia dah turun, dah gelap seorang-seorang, dia dah gulung payung terjun dia, dan dia buka peta, buka kompas semua, tengok lokasi, dan dia berjalan. Dan tak berapa lama lepas tu dia jumpa dengan 5 orang pasukan dia lah, member dia. Dia tak cerita pula dalam pasukan dia semua askar Malaysia ke ataupun campur sekali dengan TNI. Jadi masa tu dia berjalan di kawasan padang yang luas. Dia kata masa tu boleh nampak lagi jalan, tak payah pakai lampu semua. Memang dalam operasi pun berpandukan cahaya malam sajalah. Jadi dia nampak jalan, memang dia berjalan di kawasan padang yang luas. Dia kata berjalan dalam 1 km sampai satu luasnya padang tu, sampai satu kawasan kebun pisang. Sebentar dulu geng, tarik nafas dulu geng. Saya semakin kesana, saya semakin penasaran geng dengan cerita dari brother kita ini. Tadi kita sama-sama dengar berjalan di sebuah padang begitu luas geng, sangat luas padangnya. Tetapi tarik nafas dulu, saya juga masih penasaran geng.
dengan cerita dari brother kita ini, semakin ke sana saja semakin seram, geng. Karena ini di hutan, geng, bukan di kota, bukan di kampung, di hutan, tengah hutan, geng. Mereka latihan. Oke, lanjutkan lagi, tarik nafas, dan mari kita saksikan sama-sama. Kebun pisang kan 5 orang ni berjalan dengan kebun pisang ni, bawa beg yang berat tu semua, bawa senjata semua sampai di kebun pisang. Dia kata dalam hati dia, dia cakap luasnya kebun pisang dalam hati dia lah. Dia cakap, Nazrin cakap luasnya kebun pisang ni, dia kata kalau ada pisang kan best. Jadi kalau ada pisang kan best, dia kata. Tak lama lepas tu dia berjalan tu, ada sampai di satu kawasan di mana pokok pisang dia lebih besar daripada pokok pisang yang dia jumpa sangat luas, dia kata. Dan dia nampak buah-buah pisang ni memang besar-besar lengan buah pisang, dengan masak ranumnya, dengan susunan pokok pisang ni. Dia kata setiap sedepa panjangnya kan, sedepa ni panjang ni, setiap sedepa tu ada pokok pisang. Depa macam berbaris pokok pisang tu, dengan buah pisang yang masak ranum, buah dia besar-besar lengan. Dia pelik, dia cakap dalam hati dia, orang Indonesia ni tanam pisang apa besar-besar sangat kan. Jadi dia tengok member dia bagi isyarat supaya dia jangan hirau lah, macam jangan ambil, jangan hirau. Jadi dia fikir dalam hati dia, biar betul, dia kata betul ke pokok pisang orang tanam ni. Dia cakap dalam hati, mungkin dia dah rasa macam pelik, dan dia nak ambil pokok buah pisang tu, dia rasa macam tak berani lah kan. Jadi dia kata masa tu dia bukanlah takut sangat, sebab 5 orang. Dia kata kalau ada hantu ke, jumpa hantu pun dia tak rasa takut pun, dia kata. Dan dah 3-4 kilometer berjalan tu, dia terima arahan daripada ketua grup, ketua kumpulan ni untuk berehat sekejap, take 5 sekejap. Jadi dia pun duduklah bersandar kat pokok pisang. Dia cakap dengan member dia, cakap selu-selu kan, dia cakap, tengok buah pisang ni banyak betul. Dia memang macam pelik jugalah, hampir setiap pokok pisang ni berbuah dengan pisangnya besar-besar lengan. Jadi tengah tu member dia cakap, tak payah untuk cerita benda-benda macam ni lah. Dia kata tujuan kita ni untuk sampai ke tempat tu, untuk settlekan latihan ni lah, dia kata. Jadi tengah-tengah dia borak ni, tengah-tengah dia duduk bercakap-cakap ni, tiba-tiba bunyi tapak kaki. Dan tapak kaki tu makin hampir. Dia tengok seorang lelaki badan tegak, baju loreng, baju tentera Malaysia ni, berdiri di depan dia. Bila tengok tu masing-masing terkejut, dan rupanya yang berdiri tu adalah Panglima Brigade dia, Panglima 10 Brigade dia berdiri depan dia. Masa tu 55 ni bangun, rapat tangan, tapak kaki memang tabik masa tu. Terkejut, dia rasa nak menggeletar masa tu. Tiba-tiba tengok, yalah Panglima 10 Brigade, Panglima Brigade tiba-tiba ada depan dia. Sepatutnya Panglima tu cuma ada masa tamat latihan nanti untuk lekatkan lencana dekat dada dia orang kan. Tapi malam tu Panglima tu ada depan dia. Dia orang ni terkejut, tak tahu nak cakap apa. Semua tabik semua. Panglima tu tabik kat dia. Tiba-tiba Panglima tu ketawa. Dia kata ketawa Panglima tu kuat. Dia kata bergegar, rasa bergegar hutan tu. Tiba-tiba tubuh Panglima tu makin lama makin tinggi, sampai tinggi daripada pokok pisang yang dia tengok ni. Jadi masing-masing masa tu dah terkejut dah rasa takut dah masa tu. Masing-masing lari. Dia kata tak tahu nak lari macam mana, nak lari laju kan nanti tersesat pula. Jadi masing-masing berlari dengan satu laluan yang sama, dia kata. Dan dia orang mungkin baca ayat kursi apa semua nanti, dan dia orang berhenti satu tempat. Memang benda tu dah tak kacau dia lah. Jadi dia kata masa tu memang mula-mula tu dia memang tak takut hantu, tapi bila dia tiba-tiba ada benda menjelma macam ketua dia orang, Panglima Brigade dia orang, masa tu dia kata menggeletar. Dia biasalah tentera dia lebih takut pada orang atas dia lah. Jadi dia kata masa tu memang dah benda terjadi dah tengah malam dah, tak cakap apa-apa, settlekan dia orang punya training malam tu.
pagi esoknya bila dah sampai balik ke markas tentera Indonesia ni, baru 5-5 ni buka cerita lah masing-masing, cerita benda yang semalam yang berlaku pada dia lah. Jadi itulah cerita dia nak cerita kat Abel, memang cerita pendek je tapi menarik jugalah untuk Abel share dengan sahabat-sahabat Abel. Jadi sekian, terima kasih. Wow, itu geng, itu seperti panglima yang datang kepada mereka berlima. Itu bukan panglima ya geng, itu bukan panglima, karena itu tengah malam dan juga di tengah hutan. Seperti apa yang dikatakan oleh brother kita tadi ini, seorang panglima itu akan datang ketika latihan kita sudah tamat dan akan memakaikan mungkin sebuah pangkat atau sebuah topi baret ya geng. Itu panglima akan datang di saat tamat latihan geng. Tetapi apa yang mereka temukan di dalam hutan itu seperti sosok panglima dan berbaju tentara Malaysia, tetapi itu bukan ya, itu di tengah hutan geng, itu adalah penunggu. Dan masalah pohon pisang tadi itu geng, saya juga tidak tahu ya geng, kalau di tengah hutan itu ya setahu saya tidak ada yang menanam pohon pisang sebanyak itu dan buahnya besar-besar geng, tidak ada. Mungkin kalau ada banyak yang dimakan oleh itu monyet, banyak yang dimakan oleh monyet ya geng. Tetapi ya itu mungkin mereka itu bertemu dengan alam yang berbeda ya geng, alam jin ya geng. Karena kita sama-sama tahu geng, kalau tentara ini kalau latihan itu ya di tengah hutan, di laut, dan juga tadi itu beliau bercerita tengah malam geng, tengah malam. Kalau tentara ini latihan pasti geng, ada saja sesuatu yang mereka temui di tengah hutan geng, ada saja geng. Sebab itulah kita ini, Indonesia dan Malaysia ini disegani geng oleh tentara luar, karena ya kita itu terkenal dengan perang gerilya geng. Itu paling terkenal geng. Keren. Saya tidak bisa menahan napas tadi geng sewaktu brother kita ini menceritakan kisah askar tersebut berjalan di padang yang luas dan bertemu dengan atau menjumpai pohon pisang, kebun pisang yang begitu luas geng, dan buahnya itu hampir satu depa geng. Itu salah satu kisah seram dari askar-askar kita ya geng, dan banyak lagi kisah-kisah seram dari askar-askar kita ini ya mungkin tidak bisa diekspos atau tidak dapat diekspos ya geng. Dan ini salah satunya yang diceritakan oleh brother kita ini, AB Seram Channel ya geng. Menarik ini geng. Oke, sampai di sini saja geng video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.